Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Madam Rose. Kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan dasar campur tangan kerajaan dalam ekonomi, iaitu dasar harga. Dasar harga ini merupakan dasar kawalan kerajaan ke atas harga di pasaran. Dia terbahagi kepada dua, iaitu dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Okey, sebagaimana yang kita tahu, matlamat campur tangan kerajaan dalam ekonomi adalah untuk menjaga kebajikan masyarakat secara keseluruhannya. Maka dasar harga maksimum dilaksanakan untuk menjaga kebajikan pengguna, manakala dasar harga minimum dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan pengeluar. Okey, jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan dasar kawalan harga ini, jom kita mulakan sekarang. Dasar kawalan harga yang pertama adalah dasar harga maksimum, ataupun kita boleh katakan sebagai dasar harga bumbung ataupun ceiling. Okey, dasar harga maksimum ini kerajaan lakukan dengan menetapkan harga pada tingkat yang lebih rendah. Okey, menetapkan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga pasaran. Okey, contohnya harga pasaran untuk satu barang itu adalah RM4. Maka kerajaan tetapkan harga yang lebih rendah kepada RM2. Okey, tujuan dia adalah untuk menjaga kebajikan pengguna. Apabila kerajaan merasakan harga di pasaran itu adalah terlalu tinggi dan membebankan pengguna. Okey, jadi bila kerajaan tetapkan harga maksimum ini, pengeluar tidak boleh jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan di pasaran oleh kerajaan. Okey, jadi dasar harga maksimum ini selalunya dilakukan ke atas barang-barang keperluan, iaitu barang yang digunakan oleh semua golongan. Tidak kiralah golongan berpendapatan tinggi ataupun berpendapatan rendah. Okey, jadi jika kerajaan biarkan mekanisme pasaran menentukan harga barang di pasaran, maka jika permintaan sesuatu barang itu tinggi, khususnya di musim-musim perayaan, ini akan menyebabkan harga barang tersebut akan meningkat. Okey, jadi jika barang-barang keperluan ini harganya meningkat, maka ia akan membebankan golongan yang berpendapatan rendah. Okey, jadi dasar harga maksimum ini akan dikenakan oleh kerajaan. Okey, jadi berbantukan rajah, kita tengok rajah ni, keseimbangan pasaran untuk sesuatu barang berlaku apabila QD sama dengan QS. Okay, QD sama dengan QS. Jadi QD sama dengan QS berlaku pada titik E, kan? Tingkat harganya adalah P dan kuantiti adalah Q. Okay, jadi bila kerajaan merasakan harga P ini adalah terlalu tinggi dan membebankan pengguna, maka kerajaan akan tetapkan harga maksimum, harga yang lebih rendah daripada P. Contohnya, kerajaan tetapkan pada P3. Okey, katalah P3. Ini adalah harga maksimum. Okey, jadi pengeluar kena jual dengan harga P3, bukannya pada harga P. Okey, jadi bila kerajaan tetapkan harga P3, maka kita dapati penawaran akan turun sebab harga dah jadi rendah. Penawaran akan turun daripada Q ke Q1. Okey, sedangkan untuk permintaan, so kita tengok P3 ni sentuh kelok permintaan di titik, katalah titik A. Sentuh kelok penawaran pada titik B. Okey, jadi permintaan akan meningkat sebab harga barang tersebut telah turun, kan? Jadi kuantiti diminta akan meningkat daripada Q ke Q2 untuk permintaan. Okay, jadi pada masa ini akan berlaku lebihan permintaan. Okay, sebab ini adalah QS penawaran, QD-nya adalah Q2. Okay, QD Q2, QS Q1, maka berlaku lebihan permintaan sebanyak Q1, Q2. Okey, sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, apabila berlakunya lebihan permintaan,
mekanisme pasaran akan menolak balik harga tersebut ke atas. Harga akan cenderung untuk naik sehinggalah dia akan menuju kepada harga keseimbangan yang asal, iaitu harga P. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ini, kerajaan akan menjalankan dasar catuan. Okey, dasar catuan ini adalah kerajaan akan hadkan kuantiti yang boleh dibeli oleh pengguna. Okey, untuk mengurangkan lebihan permintaan tadi. Contoh sebagaimana yang berlaku sebelum ni ke atas minyak masak, contoh dia. Okey, bila kerajaan tetapkan harga maksimum untuk minyak masak, maka ramai pengguna yang berpendapatan tinggi dia akan beli banyak-banyak minyak masak tadi di pasaran dengan harga maksimum, harga yang rendah tadi, dan dia akan jual balik di pasaran gelap pada harga yang lebih tinggi. Kan? Okey, sebab dah di pasaran dah diborong dengan beli banyak-banyak di pasaran dengan harga yang rendah, jual di pasaran gelap dengan harga yang lebih tinggi. Okey, jadi untuk mengelakkan berlakunya keadaan tersebut, maka kerajaan akan jalankan dasar catuan, iaitu kerajaan akan hadkan untuk satu orang ataupun satu family boleh beli minyak masak tadi, hadkan kepada 2 paket sahaja ataupun 2 kilogram sahaja boleh beli minyak masak. 2 kilogram, 2 liter. 2 liter contoh macam tu. Okey, jadi bila kerajaan jalankan dasar catuan itu, maka lebihan permintaan itu akan dapat dikurangkan dan harga akan tetap kepada P3. Okey, seterusnya kita tengok apa kesan dasar harga maksimum ke atas lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, berdasarkan rajah ni kita tengok keseimbangan adalah pada E, harga keseimbangan adalah OP dan kuantiti keseimbangan adalah OQ. Okey, untuk lebihan pengguna, kita tengok harga pasaran P, harga sanggup bayar adalah P2 dan pengguna tersebut beli sebanyak OQ. Maka lebihan pengguna yang asal adalah sebanyak P2E. Segitiga tu, P2E kat sini. Ini kawasan lebihan pengguna yang asal. Okey, sekarang kita tengok bila kerajaan tetapkan harga maksimum. Okey, harga maksimum tadi diletak lebih rendah daripada harga pasaran. Katalah kita katakan sebagai P3 yang menyebabkan penawaran berkurang kan kepada titik B saja dan permintaan bertambah ke titik A. Okey, ini harga maksimum. Okey. Jadi kita tengok apa kesan dia kepada lebihan pengguna. Untuk lebihan pengguna, maka kita kena rujuk kepada garis ataupun keluk permintaan. Ini keluk permintaan. Yang ni kan. Kita kena rujuk kepada keluk permintaan. Okey, jadi bila tetapkan harga maksimum, permintaan pengguna akan meningkat ke titik A ataupun kepada Q2. Penawaran berkurang kepada Q1. Okey, ini yang kita tengok tadi kan. Okey, sekarang ni kita tengok lebihan pengguna semakin bertambah daripada P2E telah bertambah kepada semua yang ini. Okey, sampai keluk permintaan ni kita ni semua yang kuning ni. Ini adalah lebihan pengguna yang baru, lebih besar. Okey, jadi lebihan pengguna baru sama dengan P3 P2A. P3 P2A. Kat sini. Okey, jadi berdasarkan rajah ni kita tengok berlakunya pertambahan lebihan pengguna sebanyak yang ini. Kan? Yang bawah tu. Kita buat colour biru yang ini. Ini pertambahan dia berbanding dengan yang asal. Okay, jadi tambahan lebihan pengguna berlaku sebanyak P3 P2
EA. Okey, jadi apabila kerajaan melaksanakan dasar harga maksimum, lebihan pengguna akan bertambah. Okey, seterusnya kita tengok apa kesan dasar harga maksimum ke atas lebihan pengeluar. Okey, berdasarkan rajah sebelum dikenakan harga maksimum, kita tengok kat situ lebihan pengeluar adalah sebanyak P1 PE. Okey, P1 adalah harga yang pengeluar sanggup terima, P harga di pasaran, dan kuantiti yang dijual di pasaran adalah sebanyak OQ. Maka lebihan pengeluar adalah P1, P dan E, iaitu kawasan segitiga ni. Kawasan segitiga ni. Okey, kita tandakan sebagai biru ni. Okey. Selepas tu apabila kerajaan tetapkan harga maksimum, penawaran akan berkurang kepada Q1, iaitu cuma berada pada titik B sahaja. Okey, bila berada pada titik B, kita tengok kawasan lebihan pengeluar telah semakin berkurang. Lebihan pengeluar dah berkurang kepada P1, P3, B. Okay, cuma kawasan yang merah ni je, kat sini je. Dah makin kecil sebab untuk lebihan pengeluar kita rujuk kepada garis penawaran. So kat situ saja, kat kelip penawaran. P1, P3, B. Okay, jadi apabila dijalankan dasar harga maksimum, lebihan pengeluar akan jatuh sebanyak P3, PE. Sebab apa? Sebab perbezaan antara harga yang sanggup dibayar, harga yang sanggup diterima P1 dengan harga yang sebenar di pasaran adalah semakin kecil. Kalau dulunya P1 P kan, sekarang ni perbezaannya dah jadi lagi kecil. P1 P3 sahaja disebabkan harga tu telah turun. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat buat apabila dijalankan dasar harga maksimum, lebihan pengguna akan bertambah manakala lebihan pengeluar akan semakin berkurang. Okey, dasar harga yang kedua adalah dasar harga minimum ataupun kita boleh katakan sebagai dasar harga lantai. Okey. Dasar ini adalah satu dasar di mana kerajaan tetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Okay, contoh, harga pasaran untuk satu barang adalah RM4, tapi kerajaan akan tetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga tersebut, contohnya RM6. Apabila kerajaan rasakan harga di pasaran itu adalah tidak menguntungkan pengeluar. Okey, jadi kalau sebelum ni dasar harga minimum maksimum kerajaan jalankan untuk membantu pengguna. Sebaliknya untuk dasar harga minimum kerajaan jalankan untuk membantu pengeluar supaya tingkat pendapatan pengeluar akan jadi stabil. Okey. Apabila dasar harga minimum ini ditetapkan, maka barang tersebut tidak boleh dijual beli pada harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, jadi dasar ini selalunya dijalankan untuk keluaran pertanian, contohnya harga getah, harga kelapa sawit dan sebagainya. Okey, jadi jika kerajaan benarkan mekanisme pasaran yang mengawal harga di pasaran, dan ini akan merugikan pengeluar. Okey, jadi kerajaan akan campur tanganlah dengan menetapkan dasar harga minimum. Okey, jadi kita tengok berdasarkan rajah ni, keseimbangan berlaku pada titik E apabila QD sama dengan QS. Macam biasalah, QD sama dengan QS, akan berlaku keseimbangan pada titik E. Harga di pasaran adalah P dan kuantiti keseimbangan adalah Q. Okey, jika kerajaan rasakan harga ini adalah terlalu rendah dan tidak menguntungkan pengeluar, maka kerajaan akan tetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Contohnya pada harga P3. Dan ini adalah harga minimum. Bila kerajaan ditetapkan harga P3 untuk barang tersebut, maksudnya itu adalah harga yang perlu dijual beli di pasaran dan tidak boleh turun lebih rendah daripada P3. Okey, jadi
bila harga tu jadi lebih tinggi, permintaan akan berkurang lah ke titik A ataupun berkurang daripada OQ ke OQ1 sebab harganya dah mahal. Tapi di pihak pengeluar akan tingkatkan penawaran ke titik B ataupun naik kepada Q2. Okey, jadi permintaan Q1, penawaran Q2, so kat sini akan berlakulah lebihan penawaran. Okey, jadi jika kerajaan tidak mengawal lebihan penawaran itu, maka mekanisme pasaran akan tolak balik harga tadi jatuh ke P sebagaimana yang kita belajar sebelum ni. Okey, jadi untuk mengekalkan harga di P3, maka kerajaan kena beli lebihan penawaran tadi. Kerajaan akan beli lebihan penawaran dan dia akan simpan sebagai stok ataupun ekspor ke luar negara. Jadi bila tidak ada lebihan penawaran sebab dah dibeli oleh kerajaan, maka harga akan kekal di P3. Okey, seterusnya kita tengok kesan dasar harga minimum ke atas lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, lebihan pengguna yang asal, lebihan pengguna. Okey, asalnya adalah P2E sebelum dikenakan dasar harga minimum. Ini adalah ruang dia. Okey. Jadi bila kerajaan tetapkan dasar harga minimum, harganya berada di atas ataupun lebih tinggi kan. So kita lakarkan dasar harga minimum. Dasar harga minimum. Harga ni lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Okey, bila dia buat macam tu, penawaran akan bertambah kan sebab harga dah lebih mahal, bertambah daripada Q ke Q1, tapi permintaan semakin berkurang sebab harga dah jadi mahal. So permintaan akan turun daripada Q ke Q2. Okey, sebagaimana yang kita tahu untuk lebihan pengguna, kita akan rujuk kepada garis ataupun keluk permintaan. Okey, pada permintaan. So ini keluk permintaan. Apabila harga minimum, permintaan akan berkurang. Okey. Permintaan akan berkurang kepada katalah kita letak kat situ titik B, iaitu kepada Q2. Okey, jadi lebihan permintaan cuma di kawasan ini sahaja. Apabila dilakukan peletakan harga minimum tadi kat sini je, yang kuning ni je. Okey, jadi berlaku pengurangan lah kan. So lebihan pengguna yang baru ini yang asal, yang barunya dah jadi P3, P2, B saja. Okey, jadi lebihan pengguna akan jatuh. Banyak mana dia jatuh? Sebanyak kawasan yang bawah ni. Ini. Mungkin kurang sebanyak ni. Dah hilang dah banyak ni. Tu. Iaitu P3, B, E. Okey, jadi apabila dijalankan dasar harga minimum, lebihan pengguna akan semakin berkurang. Sebab perbezaan antara harga yang sanggup bayar, ini yang asal, harga sanggup bayar P2, harga pasaran adalah P. So perbezaannya adalah besar. Kan? Ini jarak yang ni. Tapi bila ditetapkan dasar harga minimum, harga di pasaran tu telah ditingkatkan kepada P3. Jadi perbezaan antara harga sanggup bayar P2 dengan harga sebenar dibayar P3 tu dah jadi lagi sikit. Okey, jadi ini menyebabkan lebihan pengguna akan semakin menurun. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada lebihan pengeluar. Okey, lebihan pengeluar yang asalnya kita rujuk pada keluk penawaran kan. So yang asalnya adalah P1, PE. Okey, kawasan ni. Itu kawasan yang asal untuk lebihan pengeluar.
apabila kerajaan tetapkan dasar harga minimum, so kita lakarkan yang dasar harga minimum dia kena duduk atas. Kita letak yang macam tadi, P3, ini B, kita letaklah kat sini C, dan ini adalah harga minimum. Okey, sekarang ni untuk tengok lebihan pengeluar yang baru terujuk kepada keluk penawaran kan. Jadi dia punya lebihan pengeluar dah makin bertambah dah. Kepada P1, P3, C. Dia dah jadi naik ke sini dah ni. Dah naik jadi lagi besar kat sini. Okay. Jadi kita tengok lebihan pengeluar akan semakin meningkat. Banyak mana dia meningkat? P3, C, E. Dia dah naik banyak ni. Yang kuning ni. Berbanding dengan yang asal dia makin besar. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya perbezaan antara harga yang sanggup diterima P1 dengan harga yang sebenar pengguna bayar di pasaran adalah yang asalnya kat sini je. Sini je. P1 harga sanggup terima, P harga di pasaran. Tapi disebabkan kerajaan dah tingkatkan dia punya harga, maka perbezaan tu dia jadi lagi besar. Kan? Kat sini. Jadi lebihan pengeluar akan meningkat lah. So kesimpulan yang boleh kita buat daripada rajah ni, apabila dijalankan dasar harga minimum, lebihan pengguna akan semakin berkurang, manakala lebihan pengeluar akan semakin meningkat. Okey, itu adalah tadi penerangan berkaitan dengan dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Kita tahu dasar harga maksimum dilaksanakan untuk menjaga kebajikan pengguna, manakala dasar harga minimum dilaksanakan untuk menjaga kebajikan pengeluar. Okey, pelaksanaan dasar harga maksimum akan menyebabkan lebihan pengguna akan semakin meningkat, manakala lebihan pengeluar akan semakin berkurang. Manakala dasar harga minimum akan menyebabkan lebihan pengguna akan semakin berkurang dan lebihan pengeluar akan semakin meningkat. So itu saja video untuk pada kali ini. So kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya bersama Madam Rose. Sekian, terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share Madam Rose channel. Sekian, terima kasih.